Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Nur Syahira kerana telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini, iaitu video forum tentang sekularisme di Malaysia. Berdasarkan penelitian kami tentang sekularisme, ia menjadi antara fahaman yang sering disebut, tetapi kebanyakan umat Islam memahaminya dengan kefahaman yang sempit dan mengelirukan. Ianya ditarifkan sebagai pemisahan antara agama dengan politik atau membabitkan manusia dalam bidang yang dianggap sekular seperti ekonomi dan sains. Bagaimanapun, sekularisme sebenarnya melengkapi makna yang lebih luas kerana gagasan falsafah itu memiliki pandangan alam yang mengeluarkan atau mengasingkan makna rohaniah daripada kesedaran manusia dan alam tabi'in. Alam semesta berdasarkan pandangan kelompok sekular hanya apa yang dapat dilihat, dirasa dan diukur oleh ilmu sains semasa. Pada kali ini, kami akan membincangkan tentang sekularisme yang berlaku di dalam negara Malaysia ini, terutama sekali dari segi pendidikan. Untuk melanjutkan lagi forum kita tentang isu ini, saya mempersilakan pencadang kita yang pertama, iaitu Saudara Muhammad Afiq, untuk membicarakan lagi tentang isu sekularisme di Malaysia ini dari segi pendidikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aiman selaku moderator untuk forum pada kali ini yang membincangkan tentang isu pendidikan sekularisme di Malaysia ini. Sebelum tu, kita harus mengetahui di mana ianya bermula sekularisme di Malaysia dan pada tahun berapakah ianya muncul dan bagaimana ianya berjaya mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia ini. Menelusuri sekularisme di Malaysia, ianya sebenarnya datang bersama-sama penjajah Inggeris yang menakluk negara ini dari tangan Belanda. Dalam perjanjian Pangkor pada tahun 1874 di antara Sultan Abdullah, iaitu Sultan Perak, dan Sir Andrew Clark. Antara syarat-syarat penting yang terkandung dalam perjanjian itu ialah Presiden Inggeris akan menasihati Sultan dalam semua hal pentadbiran negeri kecuali mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dengan semikian, segala urusan pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang negeri terserah kepada Inggeris yang pasti mengikut sistem ataupun acuan mereka yang tidak pernah memikirkan soalan agama dan sebagainya. Di sini kita nampak para sultan sudah kehilangan hak politik dan pemerintahan dan tidak lagi berkuasa untuk mencegah usaha-usaha menanam fahaman sekular yang dibawa oleh Inggeris, dan akhirnya berlakulah apa yang dinamakan perpisahan politik dari agama atau agama dari negara. Baiklah, di sini dari segi pendidikan pula kita boleh tengok sebelum kedatangan Islam, pendidikan secara tidak formal untuk kanak-kanak dijalankan di dalam sesebuah keluarga dan kemudian dikendalikan pula oleh seseorang yang mempunyai kepandaian di dalam sesebuah masyarakat. Menerusi pendidikan tersebut, kanak-kanak belajar tentang adat rasam dan sistem kepercayaan masyarakat Melayu. Selepas kedatangan Islam di tanah Melayu, institusi pendidikan masyarakat Melayu seperti rumah, istana, masjid, surau, pondok dan madrasah di tanah Melayu dijadikan sebagai tempat-tempat ilmu pada masa itu. Pada zaman awal, kedatangan Islam nampaknya telah memainkan peranan yang paling penting dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, pendidikan dan dakwah Islamiah. Kegiatan yang dilakukan di institusi-institusi tersebut tidaklah berbeza daripada pendidikan yang dilakukan di institusi-institusi pendidikan zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Baik, terima kasih kepada panel kita yang pertama, iaitu Saudara Afiq, yang di mana telah berkongsikan tentang sistem pendidikan sekular di Malaysia pada zaman penjajah dan pada masa ini. Seterusnya, saya mempersilakan panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Luqman, untuk berkongsi pendapat dan kesan tentang sistem sekularisme dalam pendidikan di Malaysia ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, iaitu Saudara Aiman. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang apakah kesan sistem pendidikan sekularisme ini terhadap masyarakat Melayu. Yang pertama ialah kesan kepada pendidikan Islam. Pendidikan sekular ini hanya mementingkan dunia semata-mata. Perancangan ini adalah untuk melemahkan dan menghancurkan Islam secara halus dengan menjauhkan akidah orang Islam kepada kebendaan dan keduniaan. Penjajah juga dengan perancangan pendidikan sekular telah menanamkan kebudayaan barat yang lari jauh dari akhlak Islam yang sempurna. Antara contoh yang dapat dilihat dengan nyata adalah
dalam sistem pendidikan, di mana wujudnya dualisme di dalam sistem persekolahan, iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah kelas agama dan fardu ain, iaitu kafah. Perundangan wujud mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Manakala di dalam sistem ekonomi pula wujud sistem kewangan Islam dan konvensional. Okey, seterusnya kesan terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu mula menjadi bahasa penting kepada kerajaan besar seperti Melaka dan Aceh, dan kini ianya telah menjadi bahasa ibunda kita, iaitu di negara Malaysia ini. Jadi, sistem sekularisme ini dapat melemahkan penguasaan bahasa Melayu di kalangan orang Melayu adalah kerana penguasaan bahasa Melayu secara cekap hanya terhad kepada segelintir golongan elit yang tinggal di bandar-bandar utama kerana konteks penggunaannya yang meluas. Golongan elit yang berpendidikan Inggeris juga terpisah daripada majoriti rakyat jelata dan mewujudkan jurang dan ketegangan sosial. Ketegangan sosial berdasarkan kelas dan golongan akan menjadi pemangkin kepada ketegangan dan konflik dalam bentuk yang lain. Misalnya, prasangka dan kebencian etnik, perkauman, agama, mazhab dan ideologi, daerah dan wilayah. Yang terakhir sekali adalah kesan kepada masyarakat Melayu terhadap sistem pendidikan sekular ini, iaitu menghantar pelajar Melayu Islam ke negara-negara bukan Islam untuk belajar pelajaran akademik yang dipisahkan dengan agama. Di samping itu akan tertanam dalam diri pelajar itu tabiat, iaitu kelakuan yang terpisah dari ajaran Islam. Dengan ilmu ini, mereka akan mempraktikannya dalam kehidupannya sehinggakan dalam bab makan, minum, pakaian, cara pergaulan dan lain-lain tabiat yang berpaksikan sekular dan melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik. British telah mengambil alih pengajian Al-Quran dan dijadikan mata pelajaran Al-Quran dan mata pelajaran agama pada sesi petang. Sistem ini menyebabkan pelajaran lemah dalam menguasai ilmu agama. Sekian saja daripada saya. Kembali kepada Tuan Moderator, iaitu Saudara Aiman. Terima kasih kepada Saudara Luqman. Seterusnya, kita beralih kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Saudara Sid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita yang segak bergaya pada hari ini, iaitu Saudara Aiman. Di sini, saya akan membincangkan berkenaan sekularisme yang berlaku dalam politik di negara tercinta kita. Sebelum saya melanjutkan perbincangan saya, suka saya mengkongsikan kepada kita semua berkenaan apakah maksud sebenar sekularisme dalam politik di negara kita. Seperti yang disampaikan oleh Saudara Afiq sebentar tadi, sekularisme di Malaysia sebenarnya dibawa oleh penjajah British yang datang untuk menguasai tanah Melayu pada abad ke-19. Di sini saya akan memperincikan lagi apakah itu sekularisme. Fahaman sekular adalah merujuk kepada perkataan Latin, iaitu seculum. Bukan kulum, seculum. Seculum yang bererti generasi atau zaman. Dalam agama Kristian, sekular bermaksud agama itu bertentangan dengan gereja. Untuk pengertiannya lebih jauh, sekular merujuk kepada sesuatu yang dimiliki atau yang bersangkutan dengan dunia lahir sahaja dan tidak ada kena-mengena dengan keabadian. Dalam perbincangan ini, sekular bermakna kehidupan yang tidak ada kaitan dengan perkara gaib dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama. Dengan begitu, sekularisme adalah bermakna satu fahaman yang memisahkan agama dari kehidupan, khususnya kehidupan bernegara. Agama adalah masalah peribadi yang tidak mempunyai kaitan dengan negara. Manusia adalah bebas dari asuhan agama dan ketetapan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sekularisme menentang sebarang pengaruh agama dan manusia bebas menentukan kepercayaan dan arah laluan hidupnya.
sendiri. Ini adalah serba sedikit pengetahuan saya berkenaan sekularisme yang berlaku di negara kita. Saya akan tekankan berkenaan dengan sekular politik yang berlaku di negara kita. Sebelum negara kita di bawah pentadbiran politik seperti pentadbiran tradisional, namun setelah kedatangan penjajah ke tanah Melayu seperti Portugal dan British, mereka kononnya akan menstabilkan ekonomi dan menyusun semula pentadbiran penduduk di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai agenda tersendiri, iaitu untuk menaluki tanah Melayu sekaligus merebut dan merampas kuasa-kuasa sultan dan raja-raja di tanah Melayu. Bak kata pepatah, sebagai udang di sebalik batu. Itulah pepatah yang sesuai untuk situasi ini. Sebagai contohnya, sebelum kedatangan penjajah, sultan atau raja-raja Melayu menguasai atau menerajui negara dalam segala aspek. Namun, kedatangan penjajah mengakibatkan wujudnya lantikan residen dalam kalangan mereka. Kononnya akan menasihati raja-raja Melayu. Seperti yang kita tahu, mereka mempunyai agenda yang tersendiri. Sehingga kan raja-raja Melayu hanya dibenarkan untuk menyentuh soal adat-adat Melayu dan agama Islam sahaja. Manakala selebihnya diuruskan oleh residen British seperti residen Frank Swettenham. Selepas kedatangan British di tanah Melayu, mereka pula mencampur tangan dalam urusan pentadbiran di tanah Melayu pada tarikh 11 Ogos 1786 apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang. Pada 16 Februari 1819, Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura melalui perjanjian antara Tengku Long dan Temenggung Abdul Rahman. Perjanjian Inggeris dengan Belanda 1824 membuka jalan British menguasai tanah Melayu. Inggeris berjaya menguasai Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, dan kesemua ini dikenali sebagai negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Selepas perjanjian Pangkor 1874, Inggeris mula mencampur tangan di negeri-negeri Melayu secara langsung dengan memperkenalkan sistem residen. Seperti yang saya bincangkan tadi, wujud 3 unit pentadbiran British di tanah Melayu, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu. Berikutan rentetan sejarah tersebut, bermulalah agenda mereka untuk menaluki tanah Melayu. Baik, terima kasih kepada panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Syed yang telah memperincikan kepada kita tentang sekolah politik di Malaysia. Sungguh penuh bermakna mesej yang disampaikan. Seterusnya, saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada panel kita yang terakhir, iaitu Saudara Habib, untuk memberikan pendapat dan faktor yang menyebabkan campur tangan politik di negara kita, sekaligus mengubah pentadbiran negara ke arah sekularisme. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita, iaitu Tuan Aiman. Kali ini, saya ditugaskan pula untuk membincangkan soal faktor campur tangan politik yang mengubah pentadbiran negara ke arah sekular mengikut pendapat saya sendiri, yang mungkin tidak mampu menguraikan sebagaimana yang dilakukan oleh Tuan Syed sebentar tadi.
Secara umumnya, kita telah difahamkan dengan beberapa agenda utama campur tangan British dalam pentadbiran negara kita. Dan di sini saya akan menyenaraikan beberapa faktor yang menyokong kemasukan penjajah ke tanah Melayu pada tahun 1870. Yang pertama ialah faktor ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui, sekiranya penjajah dapat menguasai ekonomi sesebuah negara, mereka juga sekaligus dapat mempelopori politik negara tersebut. Dan menurut Profesor Ko K. Kim, walaupun terdapat pelbagai alasan yang digunakan, namun keinginan untuk menguasai sumber ekonomi telah menjadi faktor utama Inggeris memulakan dasar campur tangan secara rasminya. Mulaannya, perkembangan evolusi perindustrian di Britain pada pertengahan abad ke-19 yang telah mendorong Inggeris untuk mencari tanah jajahan baru bagi membekalkan bahan mentah dan juga mencari pasaran baru bagi barangan siap yang telah dihasilkan oleh kilang-kilang mereka. Ditambah pula dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap biji timah berikutan perkembangan industri pengertinan makanan dan juga sebagai bahan anti karat, iaitu menyalur tin supaya tidak berkarat. Longgokan biji timah di Cornwall, England juga semakin berkulangan dan tidak bermutu, dan semua perkara ini telah meresahkan pihak Inggeris dan mendorong mereka memulakan dasar campur tangan untuk menguasai negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan yang kaya dengan biji timah yang berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja, campur tangan Inggeris juga berlaku atas desakan saudagar-saudagar Cina dan negeri-negeri Selat yang meminta bantuan kerajaan campur tangan untuk membolehkan keamanan di negeri-negeri Melayu akibat berlakunya anarki ataupun huru-hara yang menggagalkan mereka daripada mengeksploitasi keuntungan perdagangan dan pelaburan Inggeris di negeri-negeri Melayu. Situasi ini sekaligus membolehkan penjajah menguasai politik di negeri-negeri Melayu pada ketika itu. Yang kedua ialah kebimbangan campur tangan kuasa asing. Pada pertengahan abad ke-19, ekoran daripada perkembangan revolusi perindustrian di Eropah telah membawa kepada wujudnya persaingan kuasa-kuasa Eropah seperti Jerman, Perancis, Sepanyol, Itali, Rusia dan Amerika Syarikat bagi mendapatkan bahan mentah dan pasaran baru terhadap pengeluaran industri mereka. Dan menjelang tahun 1870-an, kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara telah dikuasai oleh kuasa-kuasa barat, kecuali Siam dan Tanah Melayu sahaja. Dan perkara ini telah menyebabkan kuasa Eropah menunggu peluang yang sesuai untuk bertapak di Tanah Melayu kerana kekayaan hasil yang dimiliki. Kemungkinan kuasa-kuasa barat ini akan menjadikan masalah anarki yang sedang berlaku di Tanah Melayu pada ketika itu sebagai alasan untuk mereka campur tangan. Seterusnya, pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 oleh Ferdinand de Lesseps yang menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah telah memendekkan jarak dan menjimatkan masa di antara Eropah dan Asia. Ini telah menggalakkan lagi kedatangan kuasa-kuasa barat ke timur untuk mendapatkan tanah jajahan. Kebimbangan ini telah memaksa Seymour Clark untuk menghantar sepucuk surat kepada Lord Kimberley, iaitu Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan di London pada 18 Julai 1873 untuk memberitahu keadaan sebenar di Tanah Melayu dan mendesak campur tangan Inggeris dengan segera. Sememangnya kebimbangan ini telah menjadi sebab yang mempercepatkan campur tangan Inggeris di Tanah Melayu. Pendapat ini telah disokong oleh Sadie Cowan, Profesor John F. Cady, Emily Satka, Harry Miller, K.G. Tregoning dan J.M. Gulick. Mereka bersependapat menyatakan bahawa sebab terpenting campur tangan Inggeris di Tanah Melayu adalah berkaitan kebimbangan campur tangan kuasa asing. Daripada apa yang saya nyatakan sebentar tadi, dapatlah kita lihat bahawa perkara inilah yang mendorong penjajah untuk terus mengucar-kacirkan politik di negara kita sekaligus menguasai pelbagai sektor. Masya Allah, sungguh hebat pembentangan daripada dua panel terakhir kita. Dan tak dilupakan kepada peserta kita yang bertanyakan soalan dengan penuh kefahaman. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan lagi untuk generasi akan datang. Buat kali terakhir, saya menjemput Saudara Anwar selaku peserta program kita untuk memberikan kesimpulan tentang apa yang difahaminya. Segala hormat dipersilakan. Apa yang dapat saya simpulkan pada forum kali ini ialah kesimpulannya, pendidikan merupakan asas kepada ketamodenan sesebuah bangsa.
Pendidikan seimbang yang mengikut fitrah kejadian manusia dapat mewujudkan tamadun yang melahirkan bangsa yang cemerlang. Oleh itu, pendidikan yang sebenar seharusnya merangkumi seluruh dimensi kehidupan insan. Falsafah pembangunan dalam Islam ialah memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada insan dalam kehidupan. Pembangunan itu hendaklah memenuhi komponen kejadian insan yang dibangunkan oleh unsur rohani, akal, emosi dan fizikal, serta hendaklah bersifat seimbang dan bersepadu dalam erti kata tidak terlalu memberati pembangunan fizikal dan material sehingga melupakan kecemerlangan budi dan pemantapan budaya hidup manusia. Teras pembangunan dalam Islam ialah tauhid. Ini bererti setiap susunan atur dan perancangan pembangunan harus menepati konsep keabdian kepada Tuhan. Sebarang bentuk bangunan yang akan merobek dan merosakkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan insan, menjauhkan insan daripada melakukan pengabdian kepada Tuhan, memusnahkan akhlak dan nilai murni kehidupan, menyebabkan gangguan kepada malapetaka, menghancurkan sistem kepercayaan, mengganggu pemikiran yang benar dan mengajak melakukan kejahatan, harus ditolak dan ditentang kerana usaha dan gerak kerja itu tidak selari dengan falsafah pembangunan Islam. Terima kasih kepada Saudara Anwar yang telah memberikan kesimpulan terhadap forum kita pada kali ini. Dan juga jutaan terima kasih kepada keempat-empat panel kita yang sudi berkongsikan ilmu pengetahuan mereka tentang sekularisme di Malaysia. Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada kali ini. Saya akhiri forum kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.